Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi sekali di ruangan ilmu di waktu kita tunggu kat rumah ni. Saya mengharapkan anda sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat, dan saya mengharapkan juga semua adik-beradik anda dalam keadaan yang betul-betul menjaga kesihatan, sebab ramai orang yang terpaksa bertungkus lumus pergi kerja, terutama sekali di hospital, di pejabat-pejabat yang berkenaan seperti Kementerian Kesihatan ataupun di balai polis, ya, di tempat-tempat yang menjaga kebersihan air kita, dan juga sampaikan menjaga sampah. Selalu saya kata mereka itulah sebenarnya memang barisan depan, tapi kita dulu dah mengisytiharkan kita pun barisan depan, sebab kita semua berdepan dengan satu virus yang dinamakan KIV-19 ataupun COVID-19. Tapi COVID-19 itu adalah nama penyakit. Nama virusnya ialah SARS-CoV-2. Tak apa, nama semua tu tak ingat, tapi semua orang tahu apa yang kita berdepan sekarang, betul tak? Baik. Kalau semua dah bersedia, kita seperti biasa, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anda sekalian, dan kita bagi love lagi sekali seikhlas hati dengan mendoakan kepada semua, termasuk kita dan family kita sendiri. Boleh? So kita bagi love dan kita share, kita ajak kawan masuk. Sebab hari ini topiknya agak menarik bagi saya, supaya kita boleh leraikan apa tu kita punya kebingungan kepada terlalu banyak apa tu orang panggil apa, news ataupun berita-berita ataupun apa tu orang bagi petua lah untuk kita melawan COVID-19 ni. Jadi hari ini saya cuba seupaya dan kita jangan terlalu emosional. Kadang-kadang orang pun boleh buat salah, kadang-kadang kita boleh buat salah, tapi apapun yang paling penting ialah kita kena berdasarkan kepada fakta. Pun kalau tidak, dia jadi apa? Dia jadi mitos atau myth. Okey. Dalam zaman-zaman orang suka main social media ni sekarang, mitos cukup banyak, dan kemungkinan saya sendiri pun membawa mitos-mitos ataupun saya membawa fakta-fakta. Maka boleh tak kita bukakan pemikiran kita untuk dengar nombor satu. Semua dah sedia? Kopi ya. Nombor satu. Saya bagi dia punya statement ni, you bagi tahu sama ada fakta ataupun mitos. Okey? Nombor satu, cara untuk mencegah yang paling baik ialah membasuh tangan dan mensanitizekan kita punya tangan, dan kita mesti buat social distancing, maksudnya menjarakkan minimumnya 2 meter, dan kita digalakkan selalu bila terutama sekali keluar rumah kena pakai mask, kena pakai topeng tu. Okey? Okey, yang ni fakta atau mitos? Cepat. Yang ni kalau you tak tahu, saya rasa teruklah negara kita nanti kucar kacir nanti. Cepat, apakah statement pertama tu satu fakta ataupun satu cuma orang cerita-cerita je? Betul. Number one ni pun kita tak lulus lagi, kita lepas, saya rasa berat besar. Okey, so saya mencadangkan you ambil ni secara serius, iaitu fakta. Faktanya lah memang kena sanitize, kena, kalau rajin-rajin pun buat perangai orang Jepun. Orang Jepun dia daripada dulu saya kata dia apa tu selalukan saya apa tu buat dia own spray kat rumah dan sebagainya, tetapi mereka tu very hygienic, dan mereka tak akan berjabat tangan dari dulu lagi. Itu betul. Dan pakai dia orang biasa-biasa flu biasa pun dia orang pakai mask, tambahan pula zaman COVID ni kan. So settle. Itu adalah nombor satu. Nombor dua, saya nak tanya, ni saya pun kadang-kadang terlibat ni, minum air panas berbau limau ataupun ambil makanan ataupun minuman yang bersitrus, yang ada banyak vitamin C. Adakah itu satu fakta ataupun satu mitos untuk mencegah? Perkataannya mencegah, ya, bukan perkataannya untuk merawat. Kalau merawat tu kerja doktor, kerja kat hospital. Jangan kita nak cuba, oh kau ada COVID, mari aku jampi-jampi sekejap, mari aku bagi air panas ni sekejap. No, itu bukan kerja you. Okey, kerja kita sekarang, sementara kita yang rasa macam sihat ni ataupun nampak sihat ni,
Kan dalam 80% yang masih lagi kita tak kena virus COVID ni, kan cuma 20% saja yang serius, betul tak? Dan cuma 5% saja yang betul-betul perlukan masuk ICU dan sebagainya. Kita nak cerita ni yang 80% ni, dan juga luar daripada 80% yang tak ada langsung gejala. Lemon juice dengan vitamin C punya bahan-bahan makanan semua ni, kalau kita masukkan dalam badan kita, adakah ia satu fakta atau mitos? Cepat. Okey, fakta. You dapat daripada mana, Nadia? Fakta mengatakan ambil bahan-bahan yang berlimau ataupun ada vitamin C ni. Kan dulu sampai kita kata jambu merah, pink guava pun bagus dan sebagainya. Jawapannya 50-50. Yang ni 50-50. Sebab apa? Kalau you sihat walafiat, yang ni adalah fakta. Faham tak? Kalau you dah sakit, dah kena COVID sampai dah masuk hospital tu, maksudnya dah demam, batuk dan tu semua tu, bagus juga you buat ni. Tetapi, you kena tambah dengan ubat yang doktor bagi nanti. Doktor yang merawat you. Tapi bagi saya, ia adalah merupakan fakta. Bagi saya, yang katakan vitamin C tu ada habuan untuk melawan bukan kata COVID saja, tapi kita menceritakan tentang virus secara amnya. Sebab apa? Saya dah kata COVID ni adalah family virus. Betul tak? So, vitamin C bagi saya adalah fakta, tapi mungkin WHO belum confirm dan sebagainya. Bagi saya, orang dah pakai pun untuk merawat pun. Tapi kan kita ni tak dibenarkan cerita untuk merawat. Kita cerita tentang pencegahan. So, vitamin C is very good. Okey, nombor 3, fakta atau mitos. You buat keputusan. Vitamin D adalah baik untuk mencegah pada kena virus ataupun zaman COVID-19 ni, dia adalah antara yang terbaik. Dan selalunya saya mengata vitamin D itu datang daripada mana? Daripada matahari. Okey? Baik, saya nak tanya you. Itu mitos atau fakta? Cepat. Mana dia? Hijrah kedai kek pun ada kat sini ya. Sunita just join. Good. Rabiatul, Muhammad Rashidi. Okey. Gastrik pun boleh nanti sekejap, air panas semua tu. Tetapi saya baru nak cerita tentang apa ni, matahari atau vitamin D. Setengah orang ambil suplemen, setengah orang ambil melalui matahari. Adakah fakta atau mitos? Cepat. Fakta. Jawapannya 50-50 lagi. Sebab apa? Kalau you dengar orang-orang yang kadang-kadang buat cerita kat BBC, CNN, WHO semua tu, dia orang kata tidak ada bukti yang real evidence lah, maksudnya tidak ada betul-betul yang nyata sahih mengatakan vitamin D tu. Tetapi doktor-doktor alternatif yang famous di dunia, saya tak termasuklah, tapi saya antara pengikut perubatan wellness. Saya lebih kepada wellness medicine. Wellness medicine ialah perubatan yang mengesahkan tentang you punya kesejahteraan atau keafiatan you. Okey, bukan untuk jaga semasa you sakit sahaja. Yang tu ramai juga doktor boleh buat, tapi ramai kita para perawat ni kita lupa kepada sebelum sakit. Lebih mustahak. So jawapan saya ialah fakta. Vitamin D adalah fakta untuk melawan penyakit-penyakit yang berasaskan virus atau bakteria. Okey, bahkan saya kata lebih banyak pada penyakit ni pun. So, saya dah bawa cerita kat you kepada 3 fakta ni. Okey. Seterusnya, minum air sentiasa setiap 15 minit ataupun hirup air panas sahaja setiap katakan ada orang sampai kata every half an hour you must drink tu. Adakah itu fakta ataupun itu satu mitos? Cepat. Jawapannya ialah dia cuma untuk menaikkan badan bagus, tapi tak cukup. Jadi dia masih lagi dalam peringkat lebih berat kepada mitos. Okey, faktanya ialah bila you masuk banyak vitamin C dalam tu, itu fakta. Tapi kalau you tak masuk vitamin C, you cuma air panas saja, teruslah untuk memanaskan badan tu tak masalah. Tadi ada kaitan dengan panaskan badan bawah matahari sampai 45 minit tu bagus untuk melawan virus semua. Itu kena cukup-cukup panas. Kena vitamin daripada yang natural, daripada matahari. Kebaikan untuk meningkatkan imuniti, itu fakta. Tapi kalau takat cuma minum-minum tu,
Tak salah, kalau you tak sakit apa-apa, itu adalah amalan yang bagus. Tapi untuk melawan, untuk betul-betul nak attack virus, agak sukar. Pasal apa? Virus tu dia kadang-kadang boleh kena kat tangan, selalunya kan. Lepas tu kena kat mulut kita, kena kat hidung dan kena kat you punya mata. Dan pula kalau you dah masuk, kan, kalau air panas tu you minum melalui esophagus. Dia selalunya virus ni dia bukan suka ke bahagian usus ataupun bahagian pencernaan makanan. Dia lebih suka kepada pernafasan. Jadi dia pergi ke lorong lain. Jadi you attack kat lorong lain. Apapun, kalau you sihat walafiat, itu amalan yang bagus. Tapi dari sudut nak lawan COVID-19, dia masih lagi mitos. Okey. Seterusnya, saya tanya. Nombor berapa dah? Nombor 5 ya. Mitos yang selalu you dengar. Kalau saya pakai mask, apa jenis mask pun dia memberi protection kepada kita untuk lawan COVID-19. Jawapan? Okey, jawapannya mitos. Dia yang bagusnya cuma untuk mempertahankan kalau you batuk supaya you punya droplet tu tak kena orang. Faham tak? Okey, dan kalau you pun tak mau orang bagi kena you pakai juga, bagus, no problem. Tapi kalau yang biasa-biasa, yang kertas biasa je, dah kan pula boleh tak buat daripada kain kat rumah saja. You nak tengok kan banyak orang cucuk pakai pin lah, pakai buat kat rumah, jahit-jahit sendiri tu. Perhatikan kalau jenis kain tu tidak berdekatan dengan N95 punya standard, cuma N95 ataupun surgical mask yang betul-betul disediakan untuk doktor-doktor di tempat ICU tu, yang tu saja yang dapat menahan betul-betul daripada virus. Tetapi yang kita beli biasa-biasa ni bagus untuk kita supaya kalau nak pakai biar yang fresh, yang tu masih lagi boleh. Sebab apa? Micron, virus ni kecil, dia 120 micron aja kan, 120 micron. Kalau you nak tahu micron ni, dia 1 micron tu 1 million milimeter. 1 milimeter you potong bagi sejuta kali, kecil tu lah dipanggil satu nanometer tu. Faham tak? 1 nanometer tu kalau virus kita 120. Jadi kita punya kain ataupun mask kita, kalau kertas-kertas biasa, kalau you pakai beli je, kadang-kadang dia punya lubang tu kan, kebesaran lubang tu boleh ditembusi oleh virus-virus tu. So kualiti mask tu yang mustahak dipikir. Ada orang kata boleh buat dengan bra lah, semua tu merepek lah kan. So please dengan underwear semua tu, itu mitos. Okey. Yang penting sekali ialah you jangan pakai lebih daripada, kalau you dah keluar 2-3 hari, mask tu pun you dah pegang-pegang 2-3 kali dah pegang, turun, buka tutup, mandi, pakai balik, tu bahaya. Pasal apa? Bila tangan you terpegang kepada tombol buka pintu ataupun pegang ke railing tangga, tekan lift dan sebagainya tu, yang tu saja dah menjangkiti penyakit-penyakit tu melalui you punya mask. Bila you pegang, you ikat-ikat pula nanti. So dia masih lagi kualiti mask tu. Kalau mask tu yang bagus, dia fakta. Kalau mask tu yang cincai punya, dia mitos. Okey? Ada baru-baru ni saya nak tanya you, mitos atau tidak kalau you pakai mask selalu. Kata seorang pakar Indonesia, saya minat sangat dengan cerita dia. Dia kata dia nak patent kan, kalau siapa yang boleh pakai mask tu dah cukup untuk melawan virus-virus ni. Bagi saya ada betulnya, tetapi tidak mencukupi. Pasal apa? Virus ni dia bukan macam virus flu biasa. Nanti saya cerita, okey. Dia boleh, kalau you miss saja sikit, kadang-kadang you boleh kena kat mata, boleh kena kat hidung. Kalau you tak cover betul-betul, dia boleh masuk celah-celah. Jadi mask tu memang dia punya prinsipal ialah untuk yang kat Indonesia punya cerita tu adalah untuk memanaskan. Bila you panas betul-betul melalui you punya pernafasan, hidung dan mulut tu, memang bagus. Ada betulnya, tetapi tidak cukup kuat. So mitos tu 50-50. Okey, yang penting jangan kena jangkitan. Okey, itu yang paling mustahak. Baik, seterusnya nombor berapa dah? Nombor 5. Breath test. Breath test tu maksudnya percubaan pernafasan. Ingat tak saya pernah buat dengan you, kalau you boleh tahan sampai 30 saat atau 20 saat ke atas, you tak ada COVID. Itu bukan cerita COVID yang kalau you dah berpenyakit, kadang-kadang you carrier,
Ni fakta ke mitos dulu ni? You agak-agak. Bagi saya, kalau you belum kena COVID, itu adalah test yang bagus untuk you sentiasa merasakan, hey, you punya masalah tu masih lagi terkawal. Tetapi you kena tahu, COVID-19 ni, orang yang tak ada masalah pernafasan tu pun you boleh jadi pembawa dia juga. Jadi kat sini masih lagi 50-50. Cuma bila saringan awal tu, kalau you bernafas elok, you tidak batuk, you tak demam dan sebagainya, you selalu check you punya pernafasan, tak salah. Okey, bagi saya dia bukan sebagai muktamad mengatakan you tak ada COVID bila you boleh bernafas sampai 2-3 saat, tetapi dia meringankan ketakutan you, mengatakan you dah ada masalah ataupun sampai ke paru-paru dah tidak. Sebab orang yang kena attack paru-paru memang boleh nafas macam tu pun, betul tak? Dan pula tak semestinya bila you mesti kena COVID, kadang-kadang you kena asma ke ataupun batuk biasa pun kadang-kadang pernafasan you sesak juga. So yang tu you kena berhati-hati. Okay? Saya ambilkan tu sebagai bukan mitos, tapi dia bukan juga fakta, tapi dia sebagai satu daya saringan supaya menjadikan you dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Baik, Nadia. Doktor tolong jawab ni. Jawab yang mana soalan dia? Okey. Saya asma. Asma, yes, you kena berhati-hati. Tolong pergi jumpa doktor, kena betulkan, cek balik you punya air dan garam. Okey, saya selalu kata. Baik, mitos yang seterusnya. Dan nombor 7 tak salah saya. Okey. Nombor 7 saya nak tanya, nak basuh tangan ni dengannya alkohol saja ke ataupun dengan sabun saja ke, atau campur sekali ke, ataupun boleh tak kita ambil sanitizer lain? Okey, faktanya apa dia? Cuma mesti dengan alkohol saja ataupun boleh dah dengan bahan-bahan lain? Jawapannya ialah macam mana? Dia fakta, betul. Bahawasanya alkohol tu membunuh COVID. Okey, tapi untuk mengatakan dia cuma dengan alkohol saja yang membunuh COVID, itu adalah mitos. Okey, sebab apa? Dalam banyak lagi kajian, terutama sekali dari negara-negara yang luar daripada umpamanya di Rusia, okey, di Japan, mereka dah mendapati ada 1-2 lagi bahan, umpamanya seperti ozon, seperti bahan yang ada enolite. Enolite ni kalau anda belajar, ANOLITE, dia juga boleh membantu tanpa menggunakan alkohol pun. Satu lagi, sabun memang bagus sebab dia ada bahan-bahan yang berminyak, sebab dia boleh melarutkan membran COVID-19 tu. Bagus. So yang penting sekali, you spray, lepas tu you basuh tangan. Itu jadikan amalan. Itu adalah fakta. Okey. Tapi mengatakan cuma alkohol saja yang betul, itu adalah mitos. Okey, bagi saya. Saya tak mau berkonflik pula dengan sesiapa yang percaya macam tu, silakan. Ini cuma pendapat saya. Nasriah, last kita nak cerita tentang 2 lagi. Okey, klorin. Klorin, yes, boleh. Memang dia fakta boleh membunuh bakteria dan virus. No problem. Selalunya orang tanya saya tentang sama ada dia dah boleh terbang atau tidak virus ni. Okey, fakta tak? Virus COVID-19 boleh terbang. Fakta atau mitos? Cepat. Jawapannya ialah dia sebenarnya mitos. Dia tak boleh terbang. Tetapi dia boleh, bila tunggu sekejap, bila dia dah mula nak jatuh tu, dia kan dalam droplet. Kan bila kita bersin atau kita batuk, dia bila keluar 2-30 ribu droplet tu, titisan dia punya droplet tu, bila dia nak jatuh, lebih kurang 3 kaki ke depan ataupun 6 kaki ke depan tu, sebab tu you kena 2 meter jauh daripada orang kan. Dia, waktu itulah saya kata, bila dia ada angin ke kat situ, dia boleh lagi berterbangan. Sehingga kan secepat 3 minit dia boleh jatuh, ataupun sehingga 3 jam masih lagi boleh berterbangan. Itu sebenarnya fakta yang dikatakan COVID-19 ni boleh terbang. Okay? Tapi dia tidak bersayap, tidak berkaki. Dia mengikut keadaan kering tak kering kawasan tu dan ada angin tak. Okay? Baik, ada sedikit lagi tentang kaitan terbang tak terbang ni, lekat tak lekat ni.
Orang kata, doktor, mitos yang seterus atau fakta? Cuba fikirkan. Dia boleh lekat ke sampul surat ataupun tempat-tempat kotak you hantar barang makanan kat rumah, ataupun apa-apa saja yang you order daripada delivery tu. Mitos ke fakta? Cepat. Dia boleh lekat di kotak, di plastik, di benda-benda yang bertukar tangan ni lah kan. Jawapannya, siapa tahu cepat. Okey, yang kerap berenang di pool tadi tu siapa dia? Samsung. Okey, that's fine, no problem. Okey, tak ada masalah. Dengan syarat pool tu memang ada klorin. Okey, right. Mitos ya kalau barang-barang dihantar tu. Jawapannya fakta. Dia boleh lekat kepada permukaan ni, tapi tak adalah sampai you tak boleh pegang langsung nanti. Asalkan you kena tahu dulu, dia punya lekatan ni dia lebih suka kepada tempat-tempat yang berbesi ataupun tangga-tangga kan, ada ni kayu-kayu ni, tempat lift kan ada dia punya aluminium semua tu kan. Tempat-tempat telefon, tempat-tempat kita pam minyak kan. Itu dia boleh lekat. So anda kena hati-hati bila nak pergi ambil duit dan sebagainya, nak bubur minyak kereta kalau terpaksa juga, yang itu dan pegang-pegang duit tu, nak tukar-tukar duit dan sebagainya tu hati-hati, sebab didapati atas plastik dengan benda-benda yang berbesi, dia boleh tahan sampai 3 hari dia punya hayat dia, jangka hayat dia. Kalau bahagian kotak, sampul surat atau bahan-bahan yang ni lah berkatun-katun ni kan, so ataupun kain atau di tempat-tempat baju-baju you didapati lebih kurang 24 jam satu hari. Jadi kalau siapa yang pergi kerja, kadang-kadang kan you shift, you terpaksa kerja nurse ke doktor ke atau polis dan sebagainya, kalau you rajin balik tu cepat-cepat you kena tolak baju you ke tepi dulu, masuk dalam baldi lain, rendamkan dia, lepas tu you mandi dulu, lepas tu keluar you of course masuk rumah je nak kena basuh tangan kan. Tapi siapa-siapa yang pegang kat supermarket dan sebagainya tu, you cepat-cepat sebelum masuk kereta you kena sanitize dulu. Bila keluar daripada kereta dah balik rumah, sanitize lagi sekali. Bawa keluar you punya barang-barangan tu, kalau waktu tu masih panas, atau letak kat luar rumah, letak dulu kat luar rumah ataupun di tempat yang tak ada orang pegang-pegang. Lepas tu bila you dah ubah-ubah benda tu pun, you pergi basuh lagi sekali tangan you pakai sabun, tu you sanitize lagi. Faham tu? Biarkan kalau boleh dia bertahan at least, kalau saya kata apa, dalam kotak-kotak tu at least besoknya baru you pakai. Cuma saya pun duk risau juga, bila kita order makanan tu macam dalam kotak-kotak tu, saya nak fikir macam you pandai-pandai lah buka elok-elok semua tu, lepas basuh tangan, lepas tu you sendiri ambil yang dalam tu, letak atas tempat yang bersih, lepas tu you cuci lagi tangan, macam tu caranya. Sebab di negara China, di negara Korea, di negara Japan terutama sekali, mereka betul-betul ikut dia punya tu, sampai kecut tangan dia orang, sampai nak rosak tangan dia orang tu, tak masuk. Maklumlah ada kat hall semua tu. Jadi jawapannya, dia bukan mitos, dia adalah fakta. So jangan terlalu selalu nak order. Kalau boleh order pun sekali je datang kat rumah. Delivery tu jangan order banyak kali. Sebab apa? Nanti jenuh you nak kena basuh tangan. Okey. Last, saya tutup cerita hari ni. Orang dah jumpa ubat untuk COVID-19. Sebab saya banyak cerita macam tu selalu kan. Okey. Jawapannya, mitos atau fakta ni, termasuklah orang dah jumpa vaksin untuk COVID-19. Okey, jawapannya cepat, yang vaksin tu belum. So itu mitos saja, okey. Jadi jangan siapa-siapa kata COVID-19 vaksin dah dijumpai. No, belum ada lagi. Belum keputusan dihebahkan oleh WHO atau Kementerian Kesihatan, kita jangan melawak. Tapi tentang ubat-ubatan semua tu, memang kerajaan kita sendiri pun dah ada trial. Dia dah cuba dengan beberapa jenis antiviral, ada yang pakai anti malaria dulunya, hydroxychloroquine,
azithromycin tu, lepas tu zinc sulfate, semua tu nama-nama tu kita tak payah ingat, tapi kita serah kepada mereka. Tapi jawapannya mereka dah nak kena cepatkan proses. Sebab apa? Dah ramai sangat orang sakit ni, kita perlukan jawapan yang secepat mungkin. Sebab itulah saya selalu menggalakkan kita hindar pada merawat. Kalau merawat tu dah memang kerja pakar. Kita yang masih hidup, bernafas, ada 80% yang memang hidupnya okey, jangan cari pasal. Ya, itu maksud saya. Baik, last kali kaitan dengan sini, orang lelaki lebih kena ke orang perempuan banyak kena? Cepat. Siapa tahu? Orang lelaki ke perempuan? Cepat. Jawapannya, statistik dah ditunjukkan, bukan sebab statistik tu mengatakan lelaki lebih banyak kena daripada perempuan, tetapi sebenarnya orang lelaki tu dia mungkin ada banyak penyakit kot. Ada orang panggil apa, comorbidity. Comorbidity ni maksudnya penyakit yang bersampingan. Sebelum dia kena COVID pun ada diabetes. Dia ramai orang lelaki ni kena masalah attack, jantung, itu masalah obesity dan sebagainya. Jadi Tuhan tak sayang kepada lelaki, dia protect cuma perempuan. Okay. So ialah kebetulan ya. So lelaki, para ni orang lelaki perlu berhati-hati sedikit ya. Kita tutup cerita, lepas tu kita buka soal jawab. Pasal orang tanya saya, doktor, saya nak imun, saya nak bagi kuat saya punya daya tahan immunity saya. Jadi daya tahan badan, saya selalu ceritakan, kalau boleh ambil yang natural dahulu. Kan daripada mana? Saya kata daripada makanan yang paling penting dan minuman. Kan yang banyak vitamin C, ada banyak vitamin lain dan mineral-mineral lain. Pendek cerita, kalau you jaga diet yang betul, itu yang daripada kita nak beli daripada farmasi dan sebagainya. Dan selalu kita ambil daripada matahari, free Tuhan bagi. Dan paling penting semalam saya tidur, betul tak? Dan kalau boleh kita ada masa kat rumah, kan yang saya naik turun tu, itu yang basic. Macam-macam lagi boleh buat. Dan paling penting ialah Al-Quran, zikir, doa, itu semua dah betul dah. Okay? Dan paling-paling mudah. Tapi walau bagaimanapun, sebab kadang-kadang susah kita nak dapat makanan-makanan yang sihat ataupun nak pilihan, maka dia memang you tahu buat di Immunex tu. So, saya meyakini diri saya, kod saya makan tak betul, saya cover dengan di Immunex. Saya suka sangat untuk recommend pada you sekalian, tu yang dinamakan Fiber Up. Bukan apa-apa, sebab kita kena jaga bakteria. Bakteria kita abang kepada virus tu yang boleh meningkatkan daya immunity, yang boleh menjadikan perisai. Namanya Fiber Up. Saya ada selalu bawa ni, tak mahu lupa, sebab dia menolong saya punya pembuangan nafis, supaya kita tidak ada sembelit, melancarkan, dan formation of stools is very important untuk menahan kita sakit. Okay, so Fiber Up dengan yang saya suka sekali sekarang ialah tu D&D Immunex. Lain pada tu, anda jaga yang basic, cari garam sendiri dengan air. Lepas tu main dengan teh panas yang ada limau, ada halia, ada ginger dan sebagainya. Boleh? Itu semua you selalu dah dengar cerita. Cukup pada pagi ni. So 10 mitos dan fakta tadi tu tolong betulkan ya. Terbaik umur 2 tahun bawa campur garam boleh? Yes. Budak 2 tahun ke 3 tahun yang amalan garam dengan air tu boleh dimulakan daripada sekarang. Okey, Tengku adik, Sungai Buloh clear. Thank you very much. How are you, Tengku? Okey, Omar, Fiber Up boleh. Itu is very good. Okey. Ni tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan kesihatan. Cepat. Cantik dan clear. Okey, okey. Suara dah clear. Okey. Sunquick tanpa gula. Ada ke Sunquick tanpa gula Sunquick tanpa gula? Saya pun tak tahulah. Tapi kalau boleh ambil yang fresh lah, yang tu yang paling alright. Vitamin D, matahari is the best. Okay. Kanak-kanak daripada kecil lagi dia boleh belajar. 2-3 tahun ke atas dah boleh ambil Fiber Up. Sebab apa? Dia orang memang bakteria dia orang tak jaga daripada kecil lagi. Makan benda-benda yang merepek. Faham aja kan?
Okey, cara menyelesaikan masalah tonsil, siapa tanya tadi tu? Okey, nombor satu, cek pemakanan minuman dan rajinkan minuman air suam. Okey, dengan limau. Okey, rajinkan dia kuat dengan vitamin C. Sebenarnya dia tak cukup vitamin antioksidan seperti vitamin C dan vitamin D. Macam mana nak dapat fiber up? You check dengan admin saya, okey. Reduce, macam mana? Kencing manis, darah tinggi, bagaimana? Okey. Besar cerita tu. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan kegemukan. Masuk website saya, ambil program tu online, dengar 2,5 jam tu, saya ajar elok-elok macam mana nak handle 4 penyakit tu. Boleh? Secara tanpa ubat, okey. Terang-terang aloe vera. Bila saya kata jangan tanpa ubat tu, bukanlah you berhenti ubat tu terus. You kena belajar teknik dia dahulu. Lepas tu ada cara untuk kita mengurangkan ubat. Lama-lama you boleh bebas daripada perubatan. Itu maksud saya. Okey, nanti you berhenti terus, you tak belajar dulu, tak boleh. Belajar dulu. Kalsium kena ambil tiap-tiap minggu, doktor, untuk age 40. Kalau you ambil sayur-sayur yang menghijau, kalau you ambil bahan-bahan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran dan ubi-ubi dan kacang-kacang, you tak perlu ambil kalsium suplemen lagi dah. Cukup, ya. Sayur-sayur hijau dah cukup. Carrot semua tu, timun-timun semua tu, fantastic. Don't have to worry about kalsium lagi dah. Aloe vera bagus, fantastic, bagus. Tanam banyak-banyak aloe vera. Yes, ibu hamil boleh ke calik garam? Bukan boleh ke, wajib. Sebab apa? You lagi kena banyak mineral. Ingat, garam tu mesti garam bukit, bukan garam biasa. Dan bawa pergi mana-mana lah. You beli 1 kilo ke setengah kilo daripada garam Himalaya ke garam Celtic tu, you bubur lah dalam botol kecil-kecil macam ni. Senang je. Amal ni tarik, lepas tu bubur 500 ml minuman. Elok-elok. Panjang kontroversi pasal ubat apa? Ubat kolesterol. Ubat kolesterol, kalau you ikut diet saja, saya DND diet tu, selalunya tak perlu lagi dah. Kalau statin semua tu, yang lipitol semua tu, minta maaf lah. Orang dah outdated dah, orang dah tak pakai dah zaman sekarang ni. Faham tak? Okey, biar tinggi sikit kolesterol, above, kalau terlebih sikit pun borderline tu, tak payah kelang kabut nak makan ubat-ubat turunkan kolesterol ni. Bahkan kalau terlalu rendah kolesterol you are in trouble. You tak boleh fikir, height you akan terganggu, hormon you akan terganggu. Faham tu? Redwan, apa dia? Minum air suar dengan lemon, very good. Khasiat cuka apple? Banyak khasiat cuka apple. Bahan-bahan yang telah diragikan atau telah jadikan fermentation ni kan, benda-benda yang bercuka ni memang bagus untuk menjaga asid dalam perut you. Apabila asid dalam perut you tu cantik, dia semuanya akan penghadaman pun jadi cantik, maka you punya bakteria pun akan jadi happy, insya-Allah. Okey. Abi Sukri, hypertension boleh tak minum? Yes, hypertension wajib ambil garam bukit. Saya ulang lagi sekali, wajib. You all semua ni, kita bukan you all, saya pun sama. Dulu bila dengar garam je tak mau sentuh langsung. Kalau you tak ada garam dalam hidup you, satu hari at least 1 or 2 gram dalam hidup you tu, dengan syarat garam yang betul, you tak akan jadi sihat kalau tak cukup. Okey, pastikan minum air kelapa darah. Yans, baguslah tu. Okey, siapa dapat minum air kelapa darah selalu, fantastic. Kalau bacaan glukos 5 to 6 daripada Mel, you tanya 5 to 6 is very good. Very good, don't worry. Kalau umur you atas pada 60, 67 pun tak apa. Bukan kata 56, you punya value tu, okey. Sebab tu you kena datang ataupun tengok lecture saya. Sebab ada orang sampai 78 pun dia masih steady. Sebab apa? Dia faham konsep umur, konsep apa yang betul, pagi berapa, petang berapa. Kadang-kadang pagi tu boleh meloncat sampai 8 pun. You tak payah panik lah. You kena faham kenapa dia naik 8 waktu pagi. Bila datang petang sikit, tengah hari sikit, dia jadi macam 5, 6. Itu ada sebab. Cegah sakit lutut, semuanya ada kaitan dengan pemakanan, garam dan air. Yang pentingnya garam, air dan berat badan. Okey. Saya selalu rasa kebas kepala, muka, tangan. Jarang pula orang kebas sampai ke kepala ni. Kalau tangan tu saya faham lah kan. Tapi kalau you sampai rasa kebas kat kepala tu, cek dulu dengan vitamin B. Kalau tak boleh juga, cek you punya dengan doktor ortopedik, dengan pakar-pakar saraf. Sebab kemungkinan ada kaitan impingement. You punya nerve tu dah terhimpit. Okay? Tapi selalunya vitamin B dahulu ataupun mineral-mineral tertentu. Kalau boleh,
you cuba R-Extra dulu. Okey, R-Extra tahu kan? Tahu tak R-Extra? R-Extra yang bentuk macam ni. Okey, dalamnya semua mineral-mineral yang you tak tahu mana cukup, mana tak cukup. Sebab kita jangan pergi ambil mineral test satu badan kita. Nombor satu, mahal. Nombor dua, kita tak tahu nak baca dan sebagainya. Itu ambil yang macam suplemen dah cukup. Sebab tu saya recommend you ambil R-Extra. Satu hari 5 titis pagi, 5 titis petang. Lepas tu suplemen seterusnya pergi kat farmasi, tanya dia minta vitamin B kompleks dan B12. Yang tu you kena beli sendiri. Saya tak buat B kompleks, saya tak buat. Okey. Atul Azizi, antibody yang lemah dok. Untuk antibody yang lemah ni Immunex. Kalau you dah makan elok, tak payah ambil. Ni, saya kata kalau you tak pasti, ataupun you malas nak makan, ataupun jangan masak kat rumah dan sebagainya, this is the best, okay? Alright. For me. Sebab dalamnya ada apa? Kita kena ada C, kena ada D, kena ada selenium, kena ada zinc, kena ada sedikit mushroom, tiger milk. Susu harimau punya cendawan. Jangan ambil yang tu saja. Kalau ambil yang tu saja nanti muka you dia merah, jadi harimau betul pula nanti. Okey, dia ada dos-dos yang tepat. Okey, CN dialysis. Kenapa CN dialysis? Dialysis kena ikut betul-betul, jangan melawak. Tetapi kalau belum dialysis, ada cara untuk kita perlahan-lahan patah balik, membetulkan you punya tubuh pinggang. Tidak lain tidak bukan, yang paling bagus untuk stage 1, stage 2 tu adalah dinamakan fiber up. Jangan lupa, fiber up ni nampak je main-main kan saya kata ni makanan zaman Nabi Musa dulu, okey, masa kaum Israel dahulu diberi dia orang makanan. Sekarang famous kat Sudan sebenarnya. Jadi kalau you berkawan dengan Sudan, suruh dia orang hantar banyak-banyak batu-batu ni, nak dijadikan powder ni, dia punya gum tu. Okey. Baik, Maimunah, thank you very much. Immunex is very good. Kebas bibir mungkin ada masalah balik kepada saraf juga. Ramai orang tak cukup vitamin D, D3. Okey. Kalau saya selalu kata, kalau you nak pergi beli vitamin D3, malas nak kena matahari, you ambil D3 yang 5,000 IU, 5,000 IU. Walaupun dia nak jual 500 ke 100 ke berapa ke, selalunya 500 lah kan, tak cukup. Okey, you kena ambil yang 5,000 punya. Sekarang dah ada orang jual yang 5,000 IU. Ambil minimum satu hari sekali. Okey, fiber up dengan Immunex you jadikan sebagai teman you waktu kita berkurung ni. Okey, insyaAllah. You jangan ingat saya paksa you, sebab saya sendiri yang pakai. Jadi ramai orang tanya apa yang doktor buat. Saya terpaksa cerita, dan saya suka cerita ni sebab apa? Terlalu banyak nanti direkomend kat luar sana, you tak tahu mana nak cari, betul tak? Minum air rimpang halia. Oh, bagus tu, halia, kunyit dan serai. Oh, siapa dia tu tadi? Tak sempat tengok nama you. Fantastic, bagus. Ijan, batu hempedu, saya kata jangan terlalu banyak makan benda yang berminyak kalau ada masalah hempedu. Okey. Hai, apa khabar adik lagi sekali? Ismadi, minum lemon setiap hari, kesan perut tak ada kesan. You selalu ingat benda tu acidic kan kat luar, tapi sebenarnya bila benda-benda yang berasid kat luar seperti limau, seperti nenas, apa lagi yang acidic ni, apple cider, kurma cuka kurma, semua tu bila masuk dalam badan, Tuhan bagi dia tukar jadi alkaline, ataupun dia menstabilkan asid dalam perut kita. Asid dalam perut kita, you jangan semua nak bagi alkaline sangat-sangat tau. Dia cukup-cukup je, dia mesti acidic. Kalau dia terlalu alkaline, you akan dapat GERD pula nanti. Jangan main GERD. Pernah dengar GERD kan? Kenapa makan fiber up ada jadi macam gatal-gatal sedikit? Okey, jawapannya itu dipanggil detox. Tahu detox tak? Macam healing crisis. Apabila badan kita banyak bahan-bahan yang bukan kotor, bahan-bahan yang dah oksidas dan sebagainya kan, atau bahan-bahan yang toksik lah. Jadi bila dia nak buang tu, kadang-kadang dia jadi macam gatal sikit, kadang-kadang nak ruam sikit. Kena faham tu. So apa you buat? Air kena banyak. Okey, sebab kita nak buang, kencing biar lebih, insya-Allah. Bagus tu kalau ada sikit-sikit macam tu. Kecuali kalau you terlalu allergic kepada bahan-bahan berbentuk serbuk-serbuk daripada pokok ni, kalau tak boleh, tak salah kan. Sebab apa? Walaupun Arabic gum ni kadang-kadang dia banyak jenis. So bila yang bagus punya kualiti kita bagi, dia mula nak detox, dia lawan. Faham tak? Tapi jangan risau. Terima kasih Najib. Ini
lukisan ni dibuat waktu saya kena kanser dahulu. Saya kan ada 6-7 bulan cuti daripada bekerja. Maklumlah, kena botak kepala, kena kemo, kena steroid, kena macam-macam, muntah. You tahulah kan cerita tu kan, setiap 3 minggu kena injection. Jadi saya ada masa yang ni saya share dengan you, ambil masa lebih kurang 3 bulan. 3 bulan setengah nak siap. Sebab apa? Benda tu renyah sikit kan. Tapi saya suka kalau gambar-gambar nature macam ni. Kalau hari tu saya lukis yang saya baling-baling cat tu, sebab saya cuma ada setengah jam nak berdepan dengan you, jadi kena ada cara teknik lain. Tapi kalau saya ada masa sendiri, inilah kerja saya. Ada satu lagi yang Sarawak punya apa tu, hutan bakau. Kan you tengok yang satu lagi tu kan yang hijau, yang selalu you nampak gambar macam hutan hijau kat belakang tu. Anyway, itu hobi je. Okay, Ashida, doktor ambil vitamin C, tak boleh minum kopi ke? Boleh, tapi kopi tu mesti kopi O. Kopi O kau. Tak ada langsung gula, susu langsung jangan cium pun. Okey. Why? Apa dia? You kata why? Why tak boleh susu ke? Tu saya banyak cerita dah. Chia seed, very good. Minum daun empedu bumi, very good. Untuk apa? Oh, Suzy. Empedu bumi ni dia untuk meningkatkan lagi immunity you. Bagus juga. Okey. Alright. Dia ada kaitan macam lebih kurang macam ginseng juga sikit. Very good. Fiber up dengan sacha inci sesuai untuk blood cancer patient? Yes, very good. Bukan untuk merawat kanser, tapi untuk menguatkan daya tahan you supaya orang kanser ni selalu kena penyakit lain kan. So dia mentahankan. Okay? So fiber up dengan sacha inci memang dalam kajian, terutama sekali fiber up tu untuk kanser pun boleh. Tapi kita tak boleh claim dia cure, nanti berbahaya. Sebab itu dah dikira sebagai ubat pula. Okey, habis ya. Teh hijau campur dengan lemon, mestilah boleh. Kopi susu santan, boleh. Kopi dengan santan boleh. Okey, bukan susu, tapi susu yang diperbuat daripada santan tu boleh sangat-sangat. Pandai-pandai you. Orang yang suka main-main dengan kreativiti tu, itu cara terbaik. Kebas kaki, cek dulu ada diabetes tak. Okey, cek dulu masalah vitamin dan mineral you. Okey, vitamin soy, V soy, multigrain okey tak? Kalau dia organik boleh. Okey. Kalau dia organik boleh. Doktor, stent dalam jantung berapa lama boleh tahan? Stent dalam jantung, spring tu yang bila dia buat apa balun ke, dia buat apa tu, dia tinggalkan kat you kan. Stent spring tu kan. You tengok, dan doktor kata ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Tengoklah harga berapa you bayar juga kan. Eczema teruk selalunya autoimmune, masalah tu perlukan overhaul. Kalau kereta tu dia panggil body you kena overhaul, daripada minuman, pemakanan, tidur, matahari, stres. Apa lagi? Exercise. Yang penting 3 pertama, makanan, minuman, tidur, matahari. Yang ni kena jaga betul-betul. Dan selalunya orang eczema ni kalau dia flare up, selalunya waktu dia stres. Cukup ya? Dah lama kita sembang, insyaAllah kita. Bell palsy, siapa tadi? Sakit bell palsy, okey. Sakit bell palsy, you jangan risau sangat. Bell palsy ni dia virus, tetapi dia keluar macam stroke. Sebelah muka tu jadi herok macam tu, habis air liur semua. Setengah orang bell palsy ni boleh baik dalam 2 bulan, setengah orang sampai dekat setahun pun belum tentu nak baik betul. So kena check ya. Tetapi lambat laun dia tetap akan baik. So alhamdulillah. Dan selalunya orang bell palsy ni orang yang dalam keadaan stres juga. Rupanya stres sahaja boleh menyebabkan berpuluh jenis penyakit. Baik, terima kasih ya. Faustin, Nur Azila, Haruzai, gula organik. Gula organik, kalau betul-betul dia organik, mungkin boleh. Tapi saya lebih tak mau was-was, saya recommend kat you honey lebih bagus. Tapi kalau you dah beli, janganlah buang kan. Itu pun tak boleh dibuat untuk coffee, tea semua kan. Untuk pemanis rasa makanan you, kan selalu saya katakan ada setengah jenis gulai ataupun kan jenis-jenis pajeri, ada orang bubuh sikit gula. Tapi bukan saya recommend untuk you buat kuih muih untuk yang bergula-gula. Please Buah naga, very good. Kalau you tanam sendiri lagi bagus. Okey. Kenapa kalau minum air kelapa jadi lemah? Ya ke Rohaya? Kalau you jadi lemah, you jangan minum banyak-banyak lah. You ambil isi dia cukup. Ataupun ambil santan dia. Lain orang lain lah kan. D3 5000 boleh? Yes. Boleh? Very good. Yes. Gula stevia boleh? Yes. Boleh. Apa lagi soalan? Hati bengkak,
apa puncanya? Oh, banyak cerita hati bengkak. Okey, hati bengkak tu memang selalunya hati bengkak tu adalah result akibat daripada masalah awal-awal lagi pada high blood pressure, ada selalunya orang yang ada diabetes, ada orang masalah paru-paru, ataupun dia bengkak disebabkan ada jangkitan kuman. Jadi ada 4-5 penyebab utama kenapa orang kena bengkak hati. Dan selalunya bengkak hati ni you kena betul-betul ikut, kalau doktor IJN ke apa mana you pergi tu, ikut dia punya ubat-ubatan tu. Tapi lama kelamaan bila you ikut saya punya DND diet dan jaga tidur, jaga makanan, jaga matahari semua tu, you akan berkurangan keperluan ubat tu. Wajib diturunkan ubat-ubat tu semua. Sebab apa? Kalau sampai 5-6 ubat segenggam sekali makan, satu kati sekali ambil kat hospital tu, tak mungkin body you boleh tahan lama-lama. So mau tak mau, you kena discuss dengan doktor tu, minta tolong kurangkan. Kalau result you dari sebulan ke sebulan dah improve. Boleh faham tu? Jangan terlalu bergantungan terlalu lama. Okey. Dah ya. Kalau bacaan kurang garam dan gula, badan boleh lemah. Yes, kalau you kurang garam dalam badan boleh jadi lemah juga, betul. Tapi kurang gula tak semestinya. Asalkan you rasa gula tu menyebabkan you bertenaga. Tapi daripada buah, daripada sayur, daripada kacang-kacang semua tu, minuman you yang cantik-cantik termasuk lemon semua tu dah cukup tenaga untuk seharian. Okey, tak ya. Banyak lagi soalan besok pula ya. Batu karang di empedu perlukan operation. Kalau mata dah jadi kuning, body dah jadi kuning, okey, jangan melawak. Okey, susu kambing tak salah, asalkan kambing yang liar, kambing you bela sendiri. Kalau kambing moden yang datang daripada kotak, sorry. Okey, cukup ya. Saudara-saudara sekalian, dah lama ni, terima kasih banyak. Kita bagi love lagi sekali, jangan lupa kepada semua yang bertungkus lumus menjaga keselamatan Malaysia, dan jangan ada lagi mitos-mitos yang pelik-pelik. Okey, nanti orang pakai jampi-jampi je ni. Okey, doa very good. Tapi kalau salah-salah tunjuk-tunjuk pakai tolak tangan, itu saya rasa you jangan melawak. Yang penting jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.